Muslimat yang mari uzur tu uzur syar'i. Ha? Mana? Pidiah ha. Pidiah tu satu cupok sehari. Satu cupok tu dalam berapa saya? 900 dah, 900 gram. Tak sampai sekilo. Tapi kalau kita lebih pun sekilo lagi molek. Pidiah panggil pidiah. Bagi seorang yang uzur, benar-benar uzur syar'i. Tapi kalau dia sembuh selepas tu dia kena qada juga. Betul. Musafir kita kira ni dengan kenderaan okey, tidak akan terlalu sangat. Betul. Adakah boleh rusak begitu ataupun dia ulama kata rukhsah, ada rukhsah walaupun dikira dengan kemudahan ni kan. Itu pun kalau puasa lagi molek. Tak masalah, tapi dia diharuskan. Kalau nak puasa lagi molek ke apa. Tapi dia diberi rukhsah. Tak kiralah perjalanan dengan ambil kira ni tidak memberikan beban keberatan ke apa ke. Automatik saja apabila di dalam musafir diberikan rukhsah, kelonggaran. Kelonggaran untuk dia supaya musafir ke apa kan. Artinya untuk dia berbuka kan. Tapi kalau dia mampu paksa diri apa kan, nak puasa juga, alhamdulillah lah, puasa lah kan. Tapi tu heavy peluang tu rukhsah ambil lah. Musafir tu kira musafir ibadah tu ataupun ibadah. Bukan maksiat lah kan. Artinya atas kerana tidak menyalahi maksiat, tidak kerana bukan maksiat lah, bukan musafir nak judi kan kodok ke apa ni itu memang tidak dibenarkan. Rukhsah ke dalam musafir apabila dia musafir itu atas kerana yang diharuskan oleh syarak kan, ziarah anak ataupun ada untuk jalan-jalan ke apa. Jalan dengan niat yang baik itu adalah untuk pelancongnya, itu dianjurkan pelancongnya untuk rehat minda, untuk tenang-tenang fikiran kan, ibadat umum tu kan. Dia anjurkan kita bermusafir bawa keluarga sekali, dibenarkan walaupun tidak secara khusus, ibadat khusus. Kemudian puasa sunat tu wajib lah, banyak lah kan, salat khamis kan, puasa dalam sebulan tu umpama Syawal dia ada 6 hari kan. Dari segi beza puasa wajib puasa sunat itu beban lah. Artinya kurang beban, artinya tidak berdosa kalau kita tak buat. Ramadan tu kena wajib buat kan, meninggalkan berdosa kan. Ada puasa sunat ni tu buat di takrif dia tu. Kita duduk awak muda semua puasa sunat, tak buat tak berdosa dia tak buat ni kan, tak supaya wajib ke apa kan. Tapi kena rasa rugilah tu habis peluang hidup tadi kan. Allah ruginya tak puasa sunat, orang yang boleh puasa letak situ. Dia rebutlah peluang sihat dia masa muda dah ni kan. Lawan nafsu. Puasa sunat ni kalau tak ada yang tahu kan puasa sunat. Bapa nak oyak puasa sunat rahsia lah, takut oyak tu jadi keriuk gitu. Bapa nak oyak wajib aku puasa ni memang kena puasa bulan Ramadan ni, tak payah oyak korang nak siapa lah. Kecuali zakat kan, zakat tu pun niat adalah hati kan. Tak perlu heboh korang puasa ni duduk jaga kita kopi yang berpuasa berapa. Cuma kalau orang tanya tu jagalah kan, bapa tak makan dia mau ataupun orang ajak pergi makan apa kan, lepas maya ke apa kita pergi makan amal puasa tak apa, tapi jaga molek lah, takut pergi kenyuh sia-sia lah. Tak apa pun ayat, tapi kena ayat lah untuk supaya dia tahu kan, supaya dia tahu tak apa, tapi jaga hati lah, takut mari buah nak nyuh ke apa kan. Tapi kalau tak ayat dia suka buruk pula kan, nak nipu pula ke apa kan, takut kita nak jaga rahsia ke apa kan, takut mari nyuh ke apa. Sedangkan kita puasa pandailah pelepah kan, nak kenyih lah kita tahulah kan, nak jaga hati tu. Tapi tak salah lah kita ayat, tapi kena jaga hati lah, takut mari nafsu nak sum'ah pula. Kita kata kita puasa ni untuk mari nyohu pula kan. Jaga hati tu penting lah. Puasa sunat tu banyaklah kalau kita senaraikan, antara ialah bulan Muharramnya 10 Muharram, kalau mari bulan Zulhijjahnya hari wukuf tu 9 Zulhijjah. Dan kalau tengok dalam hadis-hadis tu banyaklah pahala-pahala dia besar. Ada puasa haram. Puasa haram tu puasa 10 hari raya kan.
Itu 1 Syawal, 10 Zulhijjah, hari raya haji. Puasa berjemaah situ. Sedangkan 2 Syawal tu boleh puasa sunat, ada sehari hari kita rayanya. Cuma oleh kena apa haulun itu sampai sebulan apa. Sehingga tidak memungkinkan kita puasa sunat ni Syawal. Pandailah, tidak semestinya direct. Apabila puasa sunat ni Syawal tu tidak semestinya kena direct ni hari direct, betul kan? Pilihlah hari tak ada orang apa haus kan. Artinya orang tak buat bewah ke apa sekali gak luah ke masa tu kan. Tak kira tadi nak celah nak ambil ni hari tu. Sebab besar padalah je. Ada sebab dalam hadis yang disahihkan oleh ulama kan. Puasa bulan Ramadan, seseorang yang puasa bulan Ramadan kemudian dia susuli dengan ni hari Syawal, maka seumpama dia puasa setahun. Sebab kira hikmat dia lah sebulan tu 30 hari kan. Sebulan kali 10 bulan. 30 hari tu atau sebulan lah. Sebulan Ramadan tu dikali dengan 10 kan. 10 bulan. Adapun ni hari tu artinya 60 hari, 2 bulan. 10 kali 2 12 bulan. Artinya dalam setahun dia puasa. Ramadan 30 hari tu artinya sebulan kali 10 bulan lah. Tinggal laginya ni hari tu kali 10 60 hari tu 2 bulan kan. Jadi 10 kali 2 10 siapa 2 12 bulan kan. Jadi azamlah, paling tidak azam dulu. Okey, kemahuan yang kuat, lepas tu kena jujur lah kan. Janji pada diri sendiri dah berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan beri peluang tu. Sebab bulan Ramadan habis panjang umur kan, raya boleh di 3 hari ke seminggu ke apa, cepat-cepat rebut peluang untuk ambil puasa sunat dan Syawal. Dan lagi puasa-puasa Ayyamul Bid kan, 13, 14, 15 waktu terdekat ni azam dulu kan. Azam hari Rabu, Khamis, Jumaat pergi molek tu kan. Pergi molek sungguh-sungguh hati kan. Kemudian puasa makruh, puasa hari juga antara ialah puasa 10 puasa sunat tadi kan. Puasa hari 1 Syawal kemudian 10 Zulhijjah dan ayyamut tasyrik hari tu. 3 hari selepas hari raya haji kan. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 4 hari tu hari kita puasa. Kalau puasa situ dosa kan. Tidak bukan tepat dia kita kena puasa situ. Kemudian puasa 30 Syaban nanti, hari Sabtu. Kita tengok anak bulannya hari Jumaat kan. Hari Syak dia panggil. Sebaiknya tidak puasa hari itu, kecuali wanita-wanita kita yang masih lagi berbaki. Dapat haji dia jenis suka tangguh apa kan. Maknanya dia ada 5 hari lagi. Jumaat tu hari kelima, dia hari lagi nak cukup hari Sabtu. Maka dia haruskan. Sebab itu bersebab ada saja-saja nak puasa atau kecuali juga orang Isnin Khamis jatuh hari 30 tu hari Isnin selalu dia puasa. Dia haruskan dia puasa. Gitu. Kemudian puasa-puasa hari juga ialah ahli sebelah tabir kita tu golongan muslimat, dia nak puasa sunat tanpa minta keizinan. Waktu dia kena minta izin persetujuan isteri suami dia. Ada hikmat kan. Takut suami dia ada keperluan okay. Jadi kalau suami dia tak boleh tak boleh kan. Besarnya kuasa bini lelaki besar. Kalau bini kita lelaki kita tahu kan. Puasa ni, puasa sunat apa? Puasa buka puasa nak bersama ni kan. Maka kena utama ke suami lah. Begitu. Kecuali suami kita tu pada realiti ayat tu serupa tak kan. Jenis tak ada gapo dah kan. Tak apa lah tu. Ataupun suami kita musafir ke tak ada tepat ni ke apa sekali kan. Begitu. Kemudian puasa makruh tu puasa Jumaat saja, tak sebab lah. Kecuali jatuh pada 10 Muharram itu pada hari Jumaat ada sebab ia disunatkan kita puasa tak apa. Satu saja solo kan, tunggal hari Ahad saja ataupun puasa sepanjang tahun tak buka-buka ya. Baik, ada puru-kuru dia panggil syarat wajib. Syarat wajib puasanya Islam kita ni, kemudian berakal belakang ni, tidak tak mai sini ada tak berakal. Kemudian sempurna akal, sebab kalau dia gila ke bodoh ke apa sekali tidak menanggung akal waras, maka terkeluar lah tu. Tak sudah suruh tak ada puasa ni. Kita masuk sebut tu. Tak boleh diajar, tak ada akal ni nak ajar berapa, sebab puasa-puasa ni kena niat kan, tanya mana niat ke apa sekali kan. Jadi dia perlu kepada akil berakal. Kemudian wajibnya ialah balik. Anak-anak kita yang tidak balik lagi tidak wajib.
Tapi membiasakan 7 tahun, 10 tahun, ni tahun tu tak payahlah kan. Jar 1, jar 2, jar 3. Walaupun dia tak balik lagi, dia tidak wajib sebab syarat yang ketiga wajib puasa tu ialah balik. Balik. Dia ada ketentuan dia kan. Balik-balik lelaki puan anak-anak cucu kita tu. Tapi kita membiasakan dia. Dan syarat sahnya yang memayis. Beza situ. Okay. Ada pengertian lagi dia panggil syarat soh. Syarat soh Islam, tapi tak soh kalau dia puasa berakal. Tak soh petai lagi walaupun kita belajar betul lagi gol. Okey. Waktu semabuk ke apa tidak waras ke apa kan? Gila ke apa? Walaupun dia boleh ikut ke apa sekali, maknanya tidak dikira, jadi tidak diwajibkan. Kemudian balik tak semestinya syarat soh tu kena balik, memayis. Memayiti anak-anak kita umur 10 tahun tak balik lagi 7 tahun kan, kita ajar dia apa nama kan, puasa nak puasa ikat abah tu kan. Jadi niat ajar dia rukun kan, rukun. Kemudian dia pandai ikut kita semua sekali, dia sehari tu letih diri apa puasa tak makan tak minum tak gapo kan. Besar pahala puasa dia tu dan pahala boleh kepada yang dia bonda lah. Dah tua dia lah. Sebab dia membiasakan mendidik anak-anak lah. Walaupun dia tidak wajib lagi lah. Dan syarat wajib yang keempat, Islam balik. Yang keempat, suci daripada keuzur dia lah. Tak ada uzur dia. Maksudnya muslimat kita tu tak wajib lah kalau dia mari hid nipah kan? Ataupun seseorang dalam keadaan musafir, walaupun saya tanya tadi kan, musafir lah ni tak ada beban dia tak kira kan? Walaupun sekejap apa dia kira atas jarak tu 2 marhalah boleh lah kan? Kemudian seorang yang tua sakit tua ataupun sakit ataupun tua yang melampau yang tidak ada kekuatan untuk puasa, maka dia dalam zon syar'i, uzur syar'i, tak wajib dia kan? Dua ni tua sekarang ni dia kalau tak boleh nak tahu. Kadang-kadang umur 60 kita kata tua 60 kan, cakap lagi tak cakap dah. Sakit lah, biasa sakit sakit lah. 70 80 ke atas, tapi tak boleh nak kata lah. Kadang-kadang dia tua 80 cakap lagi kan, 80 90 tak cakap lah. Tua apa ni ya, hilang kekuatan untuk puasa lah. Tak boleh paksa lah, tak boleh paksa. Itu 4 syarat wajib. Syarat sah tadilah Islam, akil, memayis, walaupun tidak balik, tapi anak-anak kita boleh ajar dia ikut kita ajar kan, sempurna kan, sah lah. Kemudian apa nama ni, syarat sah lagi puasa pada hari-hari yang dibenarkan puasa, sah lah kan. Puasa pada hari-hari yang diharamkan puasa tak sah lah. Satu Syawal nak puasa dia tak sah tu kan. Puasa pada 10 Zulhijjah, hari raya haji ataupun hari tasyrik kan, maka tidak sah puasa, laginya haram, tidak diberi pahala, lagi berdosa kan. Kemudian apa nama ni, perempuan kita yang tidak haid dan nifas, suci daripada haid dan nifas lah kan. Syarat sah dia kalau puasa juga dia haid, tak sah lah, batal lah, ataupun otomatik terbatal lah. Artinya dia kena buka rukhsah, tak berdosa. Kemudian memenuhi rukun-rukun dia, syarat sah dia itu niat lah. Dia niat beza puasa wajib, puasa sunat. Kalau puasa wajib malam sebelum fajar kan. Tinggal lagi perbahasan niat mengikut mazhabnya. Imam Syafi'i kita ketat kan, kewajipan niat tiap-tiap malam kan, kena pesan malam lah kan. Dia mazhab setengah mazhab antaranya Imam Malik boleh kita niat sebulan lalu. Ambil dua-dua kan. Saja aku puasa malam ini dan sebulan, kalau Imam Malik kan, dia wajib kata aku bulan Ramadan ini kalau Ta'ala gabung lalu gitu. Tapi raihlah dengan mazhab setepak kita ni, sebab Kelantan kita ni mengambil pandangnya ya Imam Syafi'i tiap-tiap malam lah. Bukan payuh ni kan. Nawaitu saum apa ni radin Ramadan kan, dia syahr Ramadan niat di hati ya, nak puasa sehari. Dia mestilah pada bini mesti pada tok lelaki, mesti pada anak-anak, takut terlepas niat gitu. Jangan nak tulis dinding, tapet dinding apa gitu. Kemudian menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu syarat sah tu kan. Tak makan, tak minum, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Di sana ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Satunya lah makan minum dengan sengaja. Tak sengaja tak apa ni makan minum dari seokok sengaja di siang hari, malam tak apa kan. Nak makan pas curah, apa ni sebelum fajar tu selekeh lah nak makan kedaruh pun apa. Sehari tu ya, antara bermula kena puasanya menahan tak makan tak minum bersetubuh, subuh masuk subuh sampailah waktu maghrib kan.
Tak kira lah nak buka dengan isap rokok, nak bersama dengan isteri, tak senonoh juga kan. Pakai buka tu dengan bersama dengan isteri, pot dokor sungguh kan. Begitu, buka lah puasa ambil berkat. Walaupun ataupun dengan isap rokok dulu dia kata. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan adat-adat puasa lah kan, adat-adat puasa. Kemudian bersubuh dengan sengaja, tak sengaja dilepaskan, dimaafkan kan. Mutah dengan sengaja, ni babak sengaja ni kan. Mutah dengan sengaja, tak sengaja tak apa kan. Maka banyak doa sahur. Lapar berapa apa nak jeluk berapa ya. Tak apa dimaafkan sebab dia tahir. Topik juga tak kan. Bukan sengaja cocok biar topik mutah, itu batal lah. Kemudian memasukkan sesuatu rongga yang terbuka kan. Ni kan mulut kan. Sehingga apa nama ni kepada melewati halqum bau. Ada orang tanya berkenaan dengan test COVID tu kan. Fatwa tu kita tak batal sebab dia rongga luar. Walaupun rongga ke hidung ke tekuk ke ataupun ni, dia rongga luar situ ya. Tidak cocok padal melepas pun kan. Sini gitu kan. Hidung pun atas tu ya, bukan jolok padal atas kotak ke apa ataupun ke bawah rongga dia kan. Rongga siapa pada masuk ke halqum bau ni apa kan. Telinga pun sama pun cuci di sehari gata-gata ke apa kan. Tak apa cocok tepi-tepi tu. Jangan cocok siapa kotak ke apa kan. Otak tu lalu terbuka kan. Otak halqum bawah ni dia juga ke perut lah okay. Begitu juga hidung, memang hidung atau hidung ataupun komo ke apa sekadarnya lah bersih gitu, tak apa nak ambil fadilat ke apa okay. Tapi kalau sedih ke apa masuk pahotok ke apa dengan sengaja pula kan, ataupun komo-komo dengan sengaja melepasi batal lah, bermain-main ataupun apa nama ni melampau. Beringatlah beringat kan. Waktu kalau boleh tu asal lah di sehari tu kan, tinggalkan dulu masuk hidung kain takut tersalut seduk apa masuk kaut apa masuk suruh masuk pada lebu tak batal lah kan. Begitu gerubang kubur dan lubang dubur kan. Kedalai lah melewati cocok dalai sangat ke apa kan. Begitu juga cocok tu dibahas oleh ulama. Cocok insulin ke apa tak batal. Sakit demam dia sehari cocok ubat apa kan. Sebab satunya dia bukan rongga terbuka, kecuali ada perbahasan ulama moden ni walaupun tidak melalui ruang yang terbuka memasukkan, kalau cocok tu dia jenis memberikan kekuatan. Atau lihat ubat ke apa kan. Ubat yang bukan ubat tu tak apa. Umpama demam ke apa insulin ke apa kan. Seorang yang cocok di sehari apa nama ni insulin dia tu kecil manis tu, itu tidak membatalkan kan sehari. Okay, sebab dia meredakan gitu. Laginya perkara yang membatalkan puasa ialah ni tak sengaja tak sengaja dia mari, dia nak mari kak wanita haid lah, wanita sudah ayat lah, tak sengaja tak pergi dah memang sengaja tak sengaja tu apabila dia mari atau nitik hari apa ni tak boleh lagi kita puasa, batal dah puasa kita lah gitu. Begitu juga gila yang gila akal, dia tak ada dia nak mari, dia mari betul, kalau sengaja tak sengaja tu kan. Jadi jelas tu. Kemudian antara dalil lagi syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Okay, antara dalil bulan Ramadan ni bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Nanti kita sebut minggu depan lah ada dalam kita puasa ni pengisian dengan baca Quran lah kan, sebagai petunjuk pada manusia dan penerangnya, daripada petunjuk dengan huda dan petunjuk. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Ni perintah ni. Maka para siapa yang bersaksi di kalangan kamu pada bulan itu, apabila diisytiharkan apa anak bulan, maka puasalah dia ada juga apa nama tafsir ini kerana dia tidak bermusafir. Syahidah ni faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa sesiapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, artinya dia tidak musafir lah apa saya, artinya dia dalam keadaan menempat tinggal wajib lah. Adapun di luar daripada keuzuran, artinya apabila dia bermusafir, artinya dia dalam uzur syar'i lah, dia diharuskan rukhsah untuk dia berbuka puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Ini dalil-dalil kewajipan puasa Ramadan ni. Islam dibina atas lima rukun, antara ialah semat puasa lah kan. Puasa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Was-siyamu junnah. Ni menerangkan fadilat puasa. Sebab tu tuan-tuan kena ingat kan, antara hikmah Tuhan memwajibkan kita puasa ni ialah atas keperluan kita mendidik nafsu utama sekali lah. Dia ingat akan besarnya ganjaran. Jadi puasa ni kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam. Nabi bersabda
Allah berfirman hadis qudsi, setiap amal anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu kepunyaanku dan akulah yang membalasnya. Jadi keterangan itu yang dimaksudkan dengan puasa adalah milikku dan akulah, yakni Allah SWT yang akan membalasnya. Ibadat puasa adalah ibadat yang paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling didahulukan di sisinya. Baik kata tu sebab itu indahnya, bahagianya seseorang apabila Allah menjadikan dia seseorang yang cinta kepada puasa. Kita pilih lah tu kan. Bukan mudah tu bab puasa ni memang kan, tengah lalu sakit pun sama tu lalu kan, payah nak puasa ni. Jadi berdoa lah supaya Allah hadirkan dalam diri kita ini kecintaan, kemudahan dan mudah untuk kita puasa wajib tu tuan sekali, dan puasa sunat lah. Di antara hikmah dia lagi, wasiyamu junnah, perisai lah. Puasa tu adalah perisai, perisai daripada neraka lah. Dalam tafsir itu, puasa itu adalah perisai, yakni daripada bakaran api neraka. Seseorang yang benar-benar puasa, seseorang itu memperisaikan diri daripada bakaran api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Ni ada puasa ni apabila puasa kamu, dia puasa wajib ke puasa sunat, maka jangan dia kecek kosir lah. Yarfu ni percakapan yang mengandungi dosa kan, menyapunya, mengejinya, mengopaknya, mencaruknya berapa. Wala yaskhab, kecek buah kosir kan, tak ada tabisir ke apa, ikut nak tobik berapa mu sekali yarfudhu khusus kepada percakapan keji. Wala yaskhab ni perkara buah. Patutnya dengan puasa tu mendidik nafsu kita tu, mulut pun kau senyap lah, biar lah. Artinya banyak berzikir, banyak mengingati Tuhan, banyak puasa, banyak baca Quran. Ni duduk buah koksi berapa supaya puasa gagal. Sebab puasa tu Imam Ghazali menyelarikan jenis puasa tu 3 lah. Itu puasa yang pertama, puasa awal. Puasa awal tu puasa tak makan tak minum. Tak makan tak minum dan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sehari. Puasa awal, puasa dari segi pekoh tadi lah. Puasa yang kedua, saumul khusus, tinggi dah makan tu, iaitu tak menahan diri, makan tak minum dan perkara yang membatalkan puasa. Dia jaga sungguh dan menjaga anggota. Jadi 7 anggota kita lah. Mata tak tengok kosir, telinga tak dengar kosir, mulut tak kecek kosir kan? Perut tak makan kosir masa buka tu. Kemaluan tidak melakukan semula kosir, walaupun harus isteri kita, bukan berzina pun kan? Jadi haram sebab kita puasa kan? Jadi kemaluan kita jaga di siang hari, tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan batal puasa kita, kemurkaan Tuhan. Malah tak apalah kan. Tangan tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan dosa. Kaki, itu 7 anggota, betul lah begitu. Falyaqul, dan Nabi ajar, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Kalaulah orang ajak dia nak berkelahi kau, nak gocoh, nak bertumbuk kan, fa in sabahu ahadun, sekiranya seseorang itu mencela dia, mencaci dia ke apa, senyap jangan jawab balik gitu kan. Au qatalahu, ataupun ajak untuk berperang, ataupun untuk bertumbuk, untuk bergocoh lah ni kan, untuk menendang, untuk jeli ke apa sekali. Didik Nabi ajar kepada kita ni, falyaqul inni mur'un shaim. Dululah yang malam ni kita gocoh ke apa sekali kalau boleh pas bila-bila lah tak usah balas balik lah. Didik nafsu kita ni tidak membalas kejahatan orang itu dengan satu kejahatan yang lain. Senyap kita lah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ini antara kelebihan lagi fadilah dia. Ketahuilah Nabi bersumpah ni, demi yang jiwaku dalam kuasa Tuhan biadihi. Di sini kena takwil sini, biadihi, di tangan Tuhan, bukan tangan hakiki ni. Artinya dalam kuasa Tuhan, kudrat kan, dalam kudrat Tuhan, jangan dalam tangan Tuhan kan. Takut jadi musyabbihah pula. Umpama dalam isu istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kan, maka kita tafsir tu beriman dengan ayat itu, tapi tidak menjisih ataupun tidak membentukkan Tuhan kan. Takut bimbang kita ayat Tuhan di langit itu, takut kita betul lah ayat istawa tu, Allah bersemaya di atas arasy tu, arasy tu atas langit ke apa. Tapi tafsir pendekatan salah ori dulu, artinya dia suruh makna tu pada Tuhan. Walaupun maklum lah istiwa tu makna bersemaya, tapi tidak menjelmakan Tuhan ataupun tidak memberi tepat pada Tuhan. Sebab kalau Tuhan duduk langit, Tuhan perlu tepat supaya makhluk kan.
Jadi kalau salah betul, artinya tafwid dengan maknanya betul, iaitu seruah makna kepada Tuhan, kan? Dengan tidak takwil, kan? Tapi tidak memberikan makna Tuhan tu berbentuk, kan? Ni setengah kita tu tafwid lah, kan? Tuhan bersinggah sana. Tapi cara dia bersinggah sana tu ikutlah ke mana dia bersinggah sana. Jadi itu satu kekeliruan lah, kan? Tafwid betul lah kita beriman dengan ayat itu, tapi jangan makna seakan-akan ada satu persamaan gitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Artinya kita serah makna tu kepada Allah Ta'ala. Tafwid tu mana? Salah ke? Kalau ada takwil ke? Dia makna yang lain dengan memenuhi syarat-syarat dia. Ada pun orang pondok marah hak kata tafwid, hak katanya pendekatan salah dulu, tapi tak kena pada pandangan pondoknya apabila dia memberikan rupa kepada Tuhan, tapi bersalah dengan makhluk, kan? Tuhan ada tangan dia, Tuhan kata ada tangan lah, tapi tangan tu serupa makhluk tangan. Jadi kenapa bayar ke apa? Jadi itu tidak tafwid sebenar sebagaimana hak salah dulu, kan? Salah dia tafwid tapi makna, artinya makna kepada Tuhan, wallahu a'lam, kan? Artinya apa hikmah Tuhan sebut ayat-ayat mutasyabihat tu surah pada Allah Ta'ala, ya, gitu. Okey. Boleh beza lah. Di sini biadihi, tangan Allah. Artinya tangan kena takwil lah. Dia dari sini boleh diterjemah dah. Iaitu demi zat ya jiwa Muhammad ada di tangannya. Pemahaman yang benar lah. Artinya dari kuasa Allah. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa walaupun bau busuk ke apa ke, tapi wangi di sisi Allah SWT daripada wanginya kasturi, misk lisaim ni antara kelebihan lagi. Bagi orang puasa tu dia ada kegembiraan. Satunya kegembiraan ketika dia berbuka, sukanya walaupun dia olok-olok, kan? Bini tak tahu, kan? Tapi olok-olok sukanya, gembiranya puasa dengan anak-anak. Sebab itu rahsia istimewanya puasa ni, sebab kejujuran itu dia dengan Tuhan. Dia boleh menipu orang, kan? Dia boleh olok-olok puasa, hakikat dia tak puasa. Masuk bila air tegur, air paling menejak je lah. Ataupun air air perigi ke apa sekali, kan? Siapa tahu, kan? Semaya kita boleh membuktikan. Dia pun tak tahu semaya tu sama demo ke apa. Puasa tak boleh nak membuktikan ataupun tak boleh nak mendakwa bahawa kita puasa, kan? Kecuali memang 24 jam, kan? Start daripada subuh sampai kepada maghrib memang tak goman tu. Kita duduk tunggu tu tak boleh kata apa tu. Tapi tidaklah tak okeylah, tak gok langsung, okey. Itu sebab antara beza puasa dengan ibadat-ibadat yang lain. Sebab ibadat yang lain kita boleh membuktikan, kan? Zakat ke sedekah ke kita boleh ni kawan kalau tak percaya ke apa. Tapi puasa bukan satu jaminan lah. Maka kegembiraan yang pertama apabila dia berbuka, sukanya itu nikmat lah, kan? Bayar ke sehari kita lapar ke dahaga kita ke apa sekali. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Paling besar sekali kegembiraan yang mutlak, dia tidak terkira besarnya apabila pertemuan dengan Tuhan untuk mendapat ganjaran lah, gitu. Hadis satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Antara 10 pintu ke syurga dia ada satu dia panggil babur rayyan untuk orang yang puasa, khususnya puasa-puasa sunat, kalau boleh diperincikan lagi ialah ni hak baki tu memang depan lah. Dia ada 10 8 pintu tu, 8 pintu. Kalau boleh diingat pintu-pintu ke syurga dia ada 8. Ulama sebut babu solah. Cuba kita bina kecintaan kepada semaya, babu solah. Puasa-puasa wajib, puasa-puasa sunat sebelum dah selepas, puasa tak apa semaya kapit fardu tu. Rawatib dia panggil, kan? Semaya mengiringi fardu sebelum dah selepas, semaya tahajud, semaya duha, semaya tarawih nanti, semaya witir, semaya tasbih, banyak senarai-senarai semaya, kan? Jadi ada babus solah dia panggil. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah, Nabi sebut. Orang yang semasa dunia ni ialah orang yang gila dengan semaya, sikit-sikit semaya, kan? Sikit-sikit semaya, kan? Bukan kita tu, kita jari-jari semaya fardu pemuja, kan? Orang yang cinta kepada semaya, maka du'iya min babis solah, Nabi sebut di hari akhirat untuk dia dimasuk, dia malaikat kena, kan? Tak boleh menyamar dari situ, kan? Kita kapit fardu mengiringi fardu malah berapa, kan? Termasuk sebutlah kita tu pilih itu lain lah, kan? Babus solah. Yang kedua babus sedekah min ahli sadaqah, faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah.
Yang kedua orang yang sikit-sikit sedekah, sikit-sikit menyumbang, sikit-sikit kan, sikit, tak mesti orang ni tak kan, dia secara sukarela. Zakat tu betul lah kan, menyumbang ni sikit-sikit bui, tak boleh orang minta sikit bui, tak minta pun bui. Ini panggil babu sedekah kan. Kalau kita lihat itu tak sudah mimpi pintu kedua kan. Yang ketiga babur rayyan min ahli makana min ahli siyam. Yang ketiga, barang siapa yang sikit-sikit puasa, sikit-sikit puasa apa kan? Mudah baginya puasa. Tak apa kita ni senang kami buat liat apa kan? Maka diselekan masuk melalui babur rayyan dia panggil. Bukan babur siyam kan. Hak solah dengan sedekah tu sempena dengan ibadat tu lah. Babur solah, babur sedekah. Tapi siyam puasa tu rayyan, nama sungai. Yang masuk melalui pintu tu orang istimewa, yang gila dengan puasa ya. Bukan puasa wajib sajalah. Kalau kita dengan puasa wajib, puasa sunat tak tahu ke mana, tak boleh masuk lagi pintu tu. Sudah mimpi tu, cari pintu lain lah. Tiga-tiga tu bodoh. Semaya pun liak kan. Ujung-ujung waktu bawa maya jemaah tak tahu mana kan. Puasa pun liak kan. Puasa wajib pun muja kan. Sedekah pun liak. Sudah mikir tu. Babul jihad, orang yang apa nama ni, perjuangnya dia tu. Walaupun dia tidak ada piti untuk derma, walaupun dia tidak ada semaya pun payah semaya sunat ke pakai puasa, tapi dia boleh tenaga dia untuk kebajikan okey begitu. Kemudian pintu yang baki lagi 3 itu babus taubah. Yang kelima kan, babut taubah. Orang yang suka sikit-sikit taubat, sikit-sikit semaya taubat sebelum tidur, sikit-sikit istighfar, sikit-sikit semaya taubat, sikit-sikik, dia panggil babut taubah. Yang kelima, yang keenam babu radin, babu redha. Yang keenam sikit-sikit apa namanya, segala ujian Tuhan tidak mengilah dia. Walaupun Tuhan mari sakit, walaupun mari sedikit, walaupun aksiden ke apa, bukan pakai menyupoh mulut uduh lalu ke apa kan. Dia redha. Segala ketetapan ujian Tuhan musibah ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia khabarin artinya dia redha lah, radin, berserah pada Tuhan. Itu yang ketujuh babu al-kauzimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Istimewa ini kan, walaupun orang dia boleh tahan marah. Kauzimin al-ghaiz ni orang yang tidak pemarah kan. Dia suka kemaafan walaupun tak minta dulu lagi. Sebelum tidur tu dia kemaafan dah. Ya Allah, sekian orang yang berdosa pada kau hamba halal, ya Allah, dunia akhirat tak sebaki di hari akhirat. Jiwa besar kan. Itu orang yang al-afin kan? Wal kadhimin al-ghaiz, orang yang tidak nyetak lalu kan. Bini mongoh mata ke apa pun sekali, apa anak-anak ke apa apa ni cool dia sebenarnya. Artinya tidak naik angin cepat lah gitu. Tapi ada sebab-sebab yang perlu marah. Misalkan anak kita tak semaya pun apa, tak marah situ tepatlah bertepat kan. Ini kazimin al-ghaiz ini marah yang tidak bertepat lah. Dan yang terakhir yang kelapis istimewa satu pintu yang Allah Ta'ala sediakan 70,000 sab'una alfa min ummati Rasulullah sallallahu, masuk tanpa hisab, tanpa azab, bakit terus masuk lalu 70,000 tu kan, umat Nabi Muhammad sallallahu. Tapi tidak mustahil kita kan, tak mustahil benar lah. Kita mengingat Ustaz Ahmad Mustafa kan, dalam doa-doa selepas kuliah kan, ya Allah jadilah kami dalam golongan 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bakit tak mustahil? Kalau mustajab tu mustajab ke doa kan. Jadi berlaku ke tak apabila riwayat hadis kan, Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, berlaku ke saat itu kan, pintu malaikat jaga pintu tu welcome lah ke dia, selain masuk ke pintu ambo, masuk pintu ambo, berlaku kan, wajib antakuna minhu. Dan aku mengharapkan dia pastilah Abu Bakar kamu daripada golongan itu. Hak kita bimbangnya ke lapis-lapis pintu tu kan. Kadang selekir lah, masuk ni malaikat reject, masuk pintu ni malaikat reject, itu ni malaikat reject. Salah satu pun tak apa dah. Dia kena pilih satu yang istimewa kan. Maknanya sedekah ke ataupun kalau lihat dengan sedekah ke apa kan, pilih hak lain. Baca Quran ke baca Quran dia pada babul jihad, ataupun orang kata babul jihad itu haji. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah. Orang lama sikit. Kau tahu minggu lepas kan, minggu lepas kita tak lagi minta maaf kan. InsyaAllah kita sambung minggu depan 2 siri lagi kan. Kita akan cukupkan dengan 2 pertemuan lagi ni sebelum kita sambut Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.